Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Okay, hari ini kita masuk kelas prinsip perakaunan. Okay, kemarin kita bermula sudah merekod urus niaga berdasarkan pernyataan urus niaga, iaitu merekod ledger atau sistem catatan bergu. Okay, jadi kita akan sambung sebab kemarin kita sudah buat perbincangan. Okay, hai Fatihah. So ada 10 orang sekarang. Okay. Okay, kamu boleh buka buku teks muka surat 154. Okay, cikgu akan terangkan contoh 5. Okay, cara merekodkan urus niaga berdasarkan pernyataan urus niaga dalam sistem catatan bergu. Okay, macam cikgu bagi tahu kemarin, untuk merekod urus niaga dalam ledger, kamu kena ada dua benda, iaitu buku tunai dan format T ledger. Okay. Okay, cikgu akan share screen seperti biasa. Okay. So, bila kamu dapat soalan, kalau kamu tengok dalam buku teks, okay. Okay, ini buku teks muka surat 154. Okay, kalau dalam soalan, rekodkan urus niaga tersebut dalam ledger. So, bila dalam soalan dia suruh rekodkan urus niaga dalam ledger, ada dua benda yang kamu perlu buat. Okay. Yang pertama, kamu perlu ada buku tunai. Okay. Selalunya buku tunai ni memang akan disediakan lah. Tinggal kamu isi sahaja. Okay. Ini adalah buku tunai yang kamu pernah belajar di topik 4.4. Okay. Buku tunai. Dan ini adalah format T ledger. So kalau cikgu akan letak beginilah. Okay, T ledger kosongkan. Okay, macam ni. Macam ada yang masuk. Okay. Right. So, okay, macam kemarin cikgu sudah bagi tahu kamu kan, kalau ada soalan yang bagi tahu rekodkan urus niaga tersebut, okay, macam dalam buku teks kamu boleh buka muka surat 154. Okay. Okay, dalam soalan dia, soalan rekodkan, ini arahan lah. Okay, rekodkan urus niaga tersebut dalam ledger. So ada dua benda yang kamu perlu sediakan, iaitu buku tunai, okay, yang ini. Buku tunai sekiranya ada urus niaga yang berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran tunai atau bank, kamu kena masukkan dalam buku tunai. Kamu kena rekod dalam buku tunai. Okay. Yang kedua, kamu perlu ada format T ledger begini. Okay. Okay, ini adalah format T ledger. Okay, sini debit. Okay, sini debit, sini kredit. Okay, debit, kredit. Okay, so debit kredit ni pun dia memang menggunakan boleh. Okay, kalau aset dengan belanja bertambah, kamu kena masukkan dalam sebelah debit. Kalau berkurang di kredit. Begitu juga kalau LEH, iaitu liability equity hasil. Kalau bertambah, kamu masukkan dalam di sebelah kredit. Kalau berkurang, kamu masukkan di sebelah debit. Okay. Kamu masih menggunakan ABLE. Sebab itulah dalam kelas pun cikgu sudah ajar kamu awal. Okay, time kamu time
belajar jurnal jurnal khas. So sebenarnya di bab modul 5 sebenarnya yang sangat banyak berkaitan dengan memang menggunakan boleh. Okay. Okay, so yang baru masuk, okay, kamu boleh buka buku teks, buka surah 154. Okay, so untuk Formati Ledger ni, okay, yang ini, okay. Formati Ledger ni sekiranya ada urus niaga yang membayar secara kredit atau secara hutang. Okay, kamu masukkan dalam sini. Okay, kalau untuk urus niaga berkaitan dengan pembayaran, okay, pembayaran di sebelah sini, kredit, penerimaan sebelah debit. Okay, bila ada penerimaan atau pembayaran tunai atau bank, kamu kena masukkan dalam buku tunai. Okay, jom kita start buat. Okay, kemarin kan, kelas kita kemarin kita sudah sehingga 16, okay, sehingga 16 Mac, okay, kita sudah rekod. Nanti apa ni yang dalam Excel ni cikgu akan bagi kamu juga, okay. So kamu boleh tengoklah sendiri macam mana kamu boleh tengok sendiri, dan kamu boleh tengok juga dalam YouTube. Okay, macam mana cikgu terangkan. Okay, so kemarin kita sampai 16 Mac. Okay, kita akan start dengan 18 Mac. Pemilik membuat ambilan barang niaga untuk kegunaan sendiri. Okay. Pemilik membuat ambilan barang niaga untuk kegunaan sendiri. So apa yang memberi kesan, okay, dia adalah di sini keyword dia adalah ambilan. Okay, ambilan barang niaga. Okay, itu adalah keyword dia. Okay, kamu boleh highlight. Okay, kalau dalam soalan selalu, okay, cikgu lagi sebenarnya lagi prefer kamu ada highlighter. So kalau ada berkaitan dengan soalan begini, pernyataan, dia kan ayat kan, statement. So kamu boleh guna highlighter yang mana satu adalah keyword dia yang kamu perlu tengok. Okay, so di sini adalah keyword dia ambilan barang niaga. Okay, so pemilik membuat ambilan barang niaga untuk kegunaan sendiri. Okay, maksudnya dia untuk kegunaan peribadi. Dia ambil barang niaga. Okay, so ambilan dia adalah equity pemilik. Okay, kontrak kepada equity pemilik. Okay, ambilan equity pemilik berkurang apabila ada berlakunya ambilan. Okay, so ambilan kamu ini, kamu kena buat akaun ambilan dan akaun kalau barang niaga. Okay, sebab dia tidak bagi tahu perabotkah atau barang apa kan, barang niaga. So kamu just letak dia sebagai belian. Kamu tidak boleh letak di Formati Ledger tu akaun barang niaga. Okay, kamu kena letak akaun belian. Okay, so macam mana kamu buat di sini. Okay, akaun ambilan. Okay, akaun ambilan ni dia adalah equity pemilik. So kalau equity dia kalau bertambah sebelah kredit. Tetapi ambilan ni dia berkurang sebab dia mengurangkan modal. Okay, equity pemilik adalah modal.
Okay, so kamu boleh letak tahun 2016. Berapa Mac? 18 Mac. Okay, belian sebanyak RM30. Okay, ini yang kita buat kemarin yang kita bincang. Okay, so di sini ada akaun ambilan belian. So kamu kena masukkan atau rekodkan dalam akaun belian untuk kreditkan dia, sebab kamu kena seimbangkan dia. So kalau di debit kamu sudah letak 30, kamu kena letak di satu akaun RM30, iaitu akaun yang kamu tulis ni, akaun belian. Okay, cuba kalau kamu tengok di atas, mana tahu ada akaun belian. Okay, akaun belian ada yang kamu sudah buat tadi, ada 3 kemarin, okay, 3 Mac dengan 10 Mac. So, tadi akaun ambilan dia sebelah debit, jadi kamu kena masukkan, okay, dalam akaun belian di sebelah kredit. Okay, ambilan RM30. So dia sudah seimbang. Okay, di kredit RM30 dan di debit RM30. Okay, selesai. Okay, kita tengok pula urus niaga seterusnya. 19 Mac. Cek yang diberi oleh Farisha didapati cek tidak laku. Okey. Cek yang mana satu? Okey, kita boleh tengok di atas lah. Okey. Okey, 12 Mac ni dia sebenarnya memang akan berkait Okey, 12 Mac. Okey. Farisha menyelesaikan baki hutangnya dengan cek. So kamu sudah masukkan 1,400. Okay, kamu terima. So kamu letak 12 Mac tu kamu sudah letak di sebelah debit. Okay, sebab kamu terima cek. Okay. Dan bila pada 19 Mac, cek yang diberi Farisha ni yang kamu terima tidak laku oleh bank. Maksudnya ada masalah lah. Okey. Jadi apa yang kamu perlu buat, kamu kena kreditkan dia balik. Okey. Kamu kena kreditkan berapa hari bulan? 19. Okey, kamu kena kreditkan sahaja balik. BT Farisha. Okey, 1,400. Okay. So di sini kita terima 1,400, tetapi pada 19 Mac cek tersebut ditendang. So duit tu tidak dapatlah. Okay, kamu tidak terima. So kamu kena kontrakan dia kepada kredit. Okay. Okay. So yang ini bila yang 19 Mac ni, okay, kamu letak kredit, kamu kena seimbangkan dia juga, okay, di suatu tempat 19 Mac, okay, di sebelah debit. So yang ini kamu tulis ABT Farisha Butiran. So maksudnya kamu kena masukkan dalam, kamu kena rekod dalam akaun ABT Farisha. Okay. Okay, yang ini. Tadi 12 Mac kamu sudah ABT Farisha, akaun belum terima Farisha ni dia sudah bertambah 1,400, dia sudah berkurang, okey. Berkurang 1,400, tetapi bila sudah ditendang dia akan balik kepada debit lah.
bertambah balik. Okey, ABT Farisha ni dia aset semasa. Okey, jangan lupa akaun belum terima adalah aset semasa. Akaun belum bayar adalah liability. So kalau akaun belum terima berkurang, okey, yang tadi ni dia berkurang sebab dia bayar kepada kita. So duit Farisha tu akaun belum terima kita sudah berkurang. Tetapi disebabkan cek ditendang, so duit apa ni? Duit yang belum diterima oleh kita bertambah balik. Okay. Hutang Farisha kepada kita bertambah balik 1,400. Okey. Okay, kita lihat soalan urus niaga 24 Mac. Okay. 24 Mac menjelaskan hutang sepenuhnya kepada Amisha Collection dengan cek. Okey, 24 Mac menjelaskan hutang. Ada siapa yang masuk? Jackson. Kan? Okey. Okey. Untuk 24 Mac menjelaskan hutang sepenuhnya kepada, maksudnya perniagaan kita dia telah menjelaskan hutang sepenuhnya kepada Amisha Collection dengan cek. Okey. Okay, kalau kamu tengok di sini, okay, tadi kita ada membeli barang daripada Amisha Collection. Okay, lepas tu 24 ni maksudnya kita mahu, perniagaan kita mahu menjelaskan hutang dengan cek. Okay, bila berkaitan dengan cek, itu adalah masuk dalam buku tunai. Okay, pembayaran secara bank. Okay, Amisha Collection. Kamu boleh highlight lah. Okay, Amisha Collection dengan cek. Okay, menjelaskan hutang kepada Amisha Collection 4,350. So kalau cek, kamu sudah tahulah dia masuk dalam buku tunai. Okay, sebab kamu menjelaskan hutang, maksudnya kamu membuat pembayaran. Okay. So 24 Mac 24. Okay, kamu letak nama Amisha Collection. Okay. Okay, Amisha Collection. ABB. Amisha Collection, kamu menjelaskan hutang, okay, kepada Amisha Collection menggunakan cek. So bank kamu akan berkurang RM4,350. Okay. Okay, seterusnya 20 Mac. Okay. Okay, perniagaan kamu membayar kadar bayaran dengan tunai. Okay, bila disebut sini tunai, of course lah kamu masukkan dalam buku tunai. Okay, kamu terima atau kamu bayar. Okay, dalam soalan ni kamu membayar. Bila kamu membayar maksudnya tunai kamu berkurang. Okay, pembayaran tunai kamu berkurang dalam sebelah kredit. Okay, 20. Okay, Mac 25. Kadar bayaran. Okay, kadar bayaran sebanyak tunai. Okay, tunai kamu bayar menggunakan tunai RM200. So, bila di sini sebelah kredit, kamu kena buka akaun kadar bayaran dalam T-Ledger. Okay.
kamu kena letak sini. Okay, baru akaun kadar bayaran. Okay, untuk pengetahuan kamu juga, satu akaun tidak boleh 2-3. Maksudnya kalau ada akaun belian, okay, kamu tidak boleh rekod 2-3 kali. Kamu tidak boleh buka T-Ledger 2-3 kali. So kalau akaun belian satu sahajalah. So kalau ada transaksi yang kamu perlu rekod, kamu kena rekod dalam akaun belian yang sama. Okay. Okay, tadi kamu bayar, so kamu kadar bayaran adalah belanja. Okay, so belanja kamu bertambah. So kamu di sebelah debit 25 Mac 25 tunai. Okay, sebab kamu bayar menggunakan tunai sebanyak RM200. Okay. Okay, urus niaga untuk 28 Mac membayar sewa kedai dengan cek. Okay, sama juga macam tadi, bila kamu membayar dan kamu menggunakan cek, maksudnya kamu bayar, bank kamu akan berkuranglah pembayaran menggunakan bank. Okay, 1,800. Okay, dengan kamu punya butir dalam buku tunai adalah sewa. Okay. So, okay. Dalam ni 28, butiran dia adalah sewa. Okay. Apa yang berkurang? Bank kamu berkurang sebab kamu bayar sewa RM1,500. So, okay, bila kamu sudah kreditkan dalam buku tunai, kamu kena debitkan akaun sewa. Okay. So, kalau akaun sewa belum ada lagi, kamu kena buat yang barulah, akaun sewa. Okay, sama juga sewa kamu bertambah Mac 28 bank. Okay, tadi tunai kan? Okay, sekarang bank. Sebanyak RM1,500. Okay, kita tengok yang terakhir. Urus niaga yang terakhir adalah 30 Mac. Membayar gaji pekerja secara tunai. So, bila kamu tengok tunai atau cek, kamu sudah tahulah kamu kena masukkan dalam buku tunai. Okay. Okay, tunai kamu berkurang, so kamu kena letak dalam sebelah kredit dalam pembayaran tunai dalam buku tunai, dan butiran dia dan akaun yang kamu perlu buka adalah akaun gaji. Macam mana kamu buat? Sama juga macam tadi. Okay. So di sini disebabkan tunai kamu berkurang, pembayaran tunai, so kamu letak di sebelah kredit. Gaji RM600. Okay. Okay, selepas tu kamu kena buka akaun gaji. Okay. Kamu kena debitkan akaun gaji. Bila kamu tahu sudah satu akaun tu dikreditkan, so maksudnya kamu kena debitkan satu akaun lagi supaya dia seimbang. Okay, Mac 30 tunai RM600. Okay. Okay, so
settle untuk urus niaga kedai tudung Rosida. So apa yang kamu perlu buat, kamu kena imbangkan dia. Okey, ini ada dalam buku teks lah. Okey, ini yang sebenarnya benda yang sama yang cikgu buat sekarang. Okey. So apa yang kamu perlu buat, kamu kena balancekan, mengimbangkan ledger. Okey. Okey, semua akaun dalam ledger perlu ditutup pada akhir bulan atau akhir tempoh perakaunan. Okey, sebagai contoh di sini, okey. Okey, di sini mengimbangkan akaun bermaksud kedua-dua bahagian. Okey, dalam setiap akaun kamu perlu seimbangkan dan kamu perlu mencari beza antara jumlah bahagian debit dan bahagian kredit. Okey, ini adalah contoh dia. Okey, akaun perabot kamu kena balancekan. Okey. Okey, macam akaun perabot dia cuma ini sahaja. 1 Mac. Okey. So kamu kena balancekan di sini kosong. So bila kamu balancekan dia, okay, kamu kena letak 30 hujung hujung bulan Mac. Okay, bila 1 Mac, okay, kamu kena tutup pada 31 Mac. Okay, baki HB. Baki HB ni maksudnya baki akhir. Okay, baki akhir 5,000 kamu kena letak di sini. 5,600 supaya seimbang. Dan yang ini kamu jangan lupa 1 April maksudnya kan 31 Mac kan. So kamu kena bagi baki awal untuk 1 April iaitu 5,600. Bersilanglah di sini. Okey, begitu cara untuk mengimbangkan. Okey. Okey, di sini dia ada langkah-langkah lah mengimbang. Ada 3 langkah. Yang pertama, okay, macam cikgu beritahu tadi, kamu kena imbangkan jumlah di bahagian debit dan bahagian kredit. Okay. Okay, lepas tu kamu kena letakkan 2 garisan di kedua-dua jumlah. Dan yang ketiga, memindahkan baki akhir ke baki bulan hadapan. Ini yang cikgu cakap tu. Kamu kena letak baki akhir ni ke baki awal bulan hadapan iaitu 1 April. Okey, cikgu akan bagi tengok kamu di sini. Okey, sebagai contoh akaun belian. Okey, kamu tengok di sini. Okey, step pertama kamu kena seimbangkan. Okey, kamu kena imbangkan jumlah di bahagian debit dan kredit. So, kamu tutuplah di sini. Okey. 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 Sekarang kamu kena imbangkan. Okey, balancekan debit dan kamu balancekan di kredit. Okey, kalau kamu tengok sini kan di akaun belian, okey, sebelah debit RM5,000, sebelah kredit RM30. So di sini ada perbezaan. Kamu kena seimbangkan 5,000 dan kamu kena seimbangkanlah debit dengan kredit. Dengan maksudnya di sebelah kredit ni kamu kena letak juga imbangkan dengan RM5,000. Okey. Okey, yang step yang kedua tadi, letakkan 2 garisan di kedua-dua jumlah. Yang inilah maksudnya dua garisan. Okey. Lepas tu, okey, kamu balancekan dia, kamu kena letak okey, satu di sini $5,000.30 supaya kamu kena balancekan di sini. Okey. 5,000 kena sama. Okay. Jadi yang ini adalah baki akhir. Kamu kena letak hujung bulan Mac 30, 1 Mac. Okay. Baki akhir.
Okay, baki akhir ialah baki HB. Okay, ini adalah baki akhir. Okay, 4,970. Okay, untuk yang cikgu bagi tahu tadi, okay, kita sudah settle dua langkah ni. Okay, kamu balancekan jumlah di bahagian debit kredit, lepas tu kamu letak dua garisan dalam jumlah yang sama. Dan yang ketiga, kamu kena memindahkan baki akhir ke bulan hadapan. Okay, so ini adalah baki akhir. Okay, 31 Mac. So kamu kena letak kamu kena pindahkan baki akhir tu ke baki awal bulan April. Okay, so 1 April lah. Okay, 1 April baki awal. Baki awal untuk 1 April iaitu baki BB. Okay, kalau baki akhir, baki HB. Okay, hantar bawah. Kalau baki awal, baki bawah. Okay, bawah ke bawah. Okay. Yang penting kamu tahu baki akhir adalah HB, baki awal adalah BB. Okay, baki BB. So 4970. Okay. Beginilah cara untuk kamu mengimbangkan ledger. So kamu kena balancekan semualah begini. Okay. Okay, macam mana pula kalau yang begini. Macam akaun perabot ni kan, dia cuma ada satu ni sahaja di sebelah debit. Kamu kena balancekan juga sebelah kredit. Okay, macam mana kamu mau balancekan? Okay, kamu tutup hujung bulan. Okay, kamu tutup hujung bulan. So, baki akhir HB. Okay. Baki akhir 5,600. So, dia akan jadi balance. Okay. So, kamu boleh letak kamu boleh letak garisan lah. Okay, dua garisan. Begini. So, dia akan jadi di sini 5,600 lah. Dan jangan lupa kamu kena pindahkan ke bulan seterusnya sebagai sebagai baki awal. Okay, April 1 baki BB 5,600. Okay, so yang ini semua kamu kena balancekan dia, kamu kena imbangkan. Okay, semua ni kamu kena balancekan. Mesti sama debit dengan kredit. Okay, kalau tidak sama macam cikgu beritahu tadilah, kalau ada perbezaan macam yang ini kan. Okay. Okay, kalau ada perbezaan, okay, debit dengan kredit, kamu kena letak baki akhir. Dan kamu kena pindahkan ke baki awal. Okay. Right. Okay. Begitu juga untuk buku tunai. Okay. Langkah-langkah untuk mengimbangkan buku tunai. Okay. Ada dalam buku teks. Okay. Okay, yang pertama kamu kena jumlahkan di bahagian debit dan di bahagian kredit. Dan kamu tengok jumlah yang mana paling besar. Okay. Okay, untuk buku tunai, okay, sebenarnya yang ini cikgu pun sudah ajar kamu sebenarnya. Okay. Macam mana kamu mau balancekan dalam buku tunai. Okay, kamu garis, okay, bagi garisan di sini dari diskaun diberi yang ini. Okay.
sudah. Okay. Okay, supaya nampaklah yang kamu mau balancekan. Okay. First kali kamu kena jumlahkan semua. Kamu kena tambah setiap setiap barisan atau setiap lajur dalam. Okay, diskaun diberi dia kosong. Okay, kalau untuk tunai kamu tambah saja dia akan dapat 3,800 untuk tunai debit. Bank debit 26,400. Okay, sama juga kamu kena balancekan. Okay, kamu kena totalkan dulu. Okay, lepas tu baru kamu balancekan. Okay, so di sini kamu sudah nampak. Okay, ini adalah jumlah yang sudah kamu totalkan. Okay, jumlah tunai, jumlah bank, okay, yang kamu sudah kira. Okay, so sekarang kamu kena tengok tunai dulu. Okay, tunai debit dan tunai kredit. Okay, cikgu bagi color lah. Okay, cikgu akan bagi color. Okay. Okay, so yang color warna oranye ni, okay. Okay, kamu tengok yang mana satu paling besar. Okay, tunai debit atau tunai kredit. So, kalau kamu tengok di sini dalam buku tunai ni, dalam tunai kredit adalah nilai yang besar, 3,800. Tunai kredit adalah 1,300. So, apa yang kamu perlu balancekan sama sahaja macam cikgu ajar kamu untuk T-ledger tadi. Okay. Okay, kamu kena balancekan juga 3,800. So, 3,800 kamu tolak dengan 1,300, kamu akan dapat 2,500. Okay. Dan yang penting kamu kena hujung bulan lah, letak hujung bulan, baki akhir. Okay, baki HB 2,500. So, kalau kamu tengok di sini kan, yang warna oranye ni, dia balance. Dan kamu perlu juga pindahkan dia di awal bulan seterusnya, iaitu bulan April. Okay. Sebagai baki awal, iaitu baki BB di sini. Kamu letak 2,500. Okay. Okay. Okay, sekarang ni kamu tengok pula bank. Okay, bank debit dengan bank kredit. Okay, kalau kamu tengok di sini bank debit 26,400. Okay, bank kredit pula 7,250. Okay, maksudnya di sini kamu kena tengok nilai yang terbesar lah. Okay, nilai yang terbesar adalah bank debit. Okay, maksudnya di sini kamu kena balancekan di sebelah kredit ni nilai yang besar tadi, 26,400. So, kamu kena kira 26,400 tolak 7,250. Okay. So, kamu akan dapat baki akhir untuk bank RM19,150. Yang penting kamu kena balancekan, kena sama. Yang warna biru ni kena sama. Okay. Dan sama juga kamu kena letak dalam, pindahkan ke bulan seterusnya 19,150. Okay, ada juga kadang-kadang dalam soalan di sini yang nilai yang besar. Jadi kamu kena letak di sinilah, sebelah sini. Yang mana nilai besar kamu, yang mana nilai kecil kamu kena tambah menggunakan baki akhir. Okay. So dia akan jadi beginilah.
Yang ini pun kamu kena balancekan semualah. Okay, sebab kamu sudah selesai untuk merekod. Jadi kamu balancekan berapa baki akhir dan berapa baki awal. Okay, kamu punya tujuan juga adalah untuk tahu berapa baki awal dan berapa baki akhir. Okay, baki akhir dan baki awal untuk bulan seterusnya. Okay, so okay. Okay, so cikgu akan bagi kamu latihan. Okay, untuk pengukuhan. Kamu boleh tengok okay, cikgu belum boleh lagi bagi kamu latihan. Okay, mungkin minggu depan lah cikgu bagi. Okay, cuma cikgu mahu kamu ulang kaji. Sekejap. Okay, so cikgu mahu kamu ulang kaji apa yang cikgu sudah ajar. Okay, dan nanti cikgu akan share link. Kamu boleh tengok balik apa yang cikgu ajarlah hari ini. Okay, sekejap ya, cikgu mau menggambar. Ramai pula yang join. Okay, itu saja untuk hari ini. Thank you. Thank you yang join. Thank you, cikgu. Alright, you're welcome. Selamat berehat.